Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Saudara pengacara majlis yang berbahagia, yang disayangi, yang dirindungi Ustaz Kazim Alias, yang saya kenal sejak 30 tahun yang lalu. Kita bersama-sama berjumpa dengan insan-insan tua, muda, kampung, desa, bandar, bersama-sama untuk bawa mesej yang disampaikan dalam ceramah yang diberi sebentar tadi. Lama betul saya tak mendengar dari ceramah daripada Ustaz Kazim. Memanglah salah seorang daripada penceramah andalan di negara ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam gelak kita ada ilmu yang disampaikan. Dalam gelak kita ada keyakinan yang dimasukkan. Dalam gelak kita ada satu kesepakatan yang sedang bermain-main di kepala kita, yang masuk dalam hati dan jiwa sanubari kita. Itulah keistimewaan Ustaz Kazim Alias. Saudara di negeri Perak khasnya, di Malaysia sangat beruntung. Saudara masih dapat lagi sajian-sajian ilmu daripada orang yang sedemikian. Saudara dapat lagi pandangan-pandangan daripada orang yang sedemikian. Berterus terang dalam banyak perkara. Dan bukannya senang nak mencari pensyarah yang sedemikian. Saudara-saudara, saya bergembira sangat tadi berada di hadapannya, mendengar satu persatu. Dan saya merasakan saudara, walaupun sedikit yang saya dengar, lebih kurang setengah jam tadi, sesungguhnya banyak perkara, banyak sindiran-sindirannya yang mencerminkan kehidupan kita saban masa, saban ketika, terutama dalam masyarakat yang penuh dengan pencaroba sekarang ini. Saudara dan saudari yang mati sekalian, kita nak berbincang tentang akidah Islamiyah. Apapun peristiwa yang besar yang berlaku dalam dunia, gempa bumi hampir 2 minggu sekali berlaku. Di kutub selatan, dekat dengan kutub selatan di New Zealand, agak jauh daripada kita. Di Sumatera begitu hampir dengan kita. Gegaran di Sumatera, di epicenternya, sedikit kita merasakan ripplesnya, riak-riaknya. Nun di Bukit Tinggi, nun di Genting Highlands, dan sebagian daripada kita di Pulau Pinang, di Perak, di Selangor, di Johor. Saudara, gempa bumi berukuran 8 atau 7.8 atau 8 pun dalam Richter scale masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan masalah besar yang berada di hadapan kita. Air bah, bayangkan saudara, 3 bulan bah di Bangkok, banjir besar di Bangkok. Kerugiannya ditafsirkan lebih daripada 150 bilion Amerika Syarikat. Tuan-tuan cuba bayangkan, 2 bulan, 3 bulan mereka melihat air pagi, petang, siang dan malam. Rumah dinaiki air. Bayangkan kerugiannya, kerugian harta bendanya, kerugian daripada rumah-rumahnya, kerugian daripada tanam-tanamannya,
kerugian daripada haiwan-haiwan ternakannya, kemudian kerugian daripada industri-industri yang dibinanya. Kerugian itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan kerugian satu lagi yang akan diceritakan sebentar tadi, yang sebahagiannya telah boleh sentuh oleh Ustaz Hasim. Saudara-saudara, tidak ada tajuk yang paling besar selain daripada tajuk yang terukir di belakang saya ini. Tidak ada maudhu yang lebih besar daripada maudhu yang terukir di belakang saya ini. Tidak ada perbincangan yang lebih besar daripada membincangkan perkara yang ada di belakang saya ini. Tidak ada perhimpunan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perhimpunan membincangkan tajuk yang tersemat di belakang ini. Apa dia? Aqidah. Saudara dan saudari mati sekalian, setengah daripada kita, begitulah besar perbincangannya, begitulah besar tajuknya, mereka tidak merasakan ada kaitan dengan mereka. Setengah daripada kita paham, tapi kita tidak merasakan kepentingannya. Setengah daripada kita paham dan rasa penting, tapi tidak ada kekuatan untuk melaksanakannya. Setengah daripada kita paham, penting, ada kekuatan melaksanakannya, tapi tidak ada keinginan untuk melaksanakannya. Inilah masalah yang sedang kita hadapi. Saya tak tahu tuan-tuan kalau dah hidup bersama saya lebih 60 tahun, tuan-tuan. Tengok lanskap akidah, lanskap agama di Malaysia. Bukan saja di Malaysia. Saya sempat pergi ke negara-negara di luar daripada Malaysia. Sama ada di sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, sebelah selatan. Hampir sama saja masalah yang melanda orang-orang Islam, termasuk kita di tempat ini. Termasuk saudara di Kuping ini, termasuk saudara di Kampar, termasuk saudara di Ipoh, termasuk saya saudara di mana-mana saja. Sebenarnya kita telah dilanda oleh masalah yang sangat besar. Sebagian daripada kita level diri, level individual, sampaikan saudara-saudara kita tak tahu macam mana nak cari penyelesaiannya. Level keluarga, kita tak tahu macam mana nak cari penyelesaiannya. Anak tak sembahyang perkara biasa, suami tak sembahyang perkara biasa, isteri tak sembahyang perkara biasa, seluruh keluarga tak sembahyang perkara biasa. Ada kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji di Kuala Lumpur. Orang yang menjaga sembahyang di kalangan anak-anak tingkatan 1 sampai tingkatan 5, termasuk pelajar-pelajar universiti, yang jaga sembahyang 5/5 satu hari, tak ada 3%. Tak ada 3%. Artinya 97% tak dapat jaga sembahyang solat 5/5. Ada orang yang telah tak baca Quran berpuluh-puluh tahun. Orang hidup, saudara hidup 70 tahun. Cuba tanya kepada diri sendiri, bagi jawapan pada diri sendiri. When was the last time that you recite Al-Quran? Bila hari terakhir, ketika terakhir saudara membaca Al-Quran? Setengahnya kita membaca Al-Quran, kalau anak-anak perempuan, waktu tidak kahwin dulu ada namanya majlis berkhatam. Khatam sungguh, tuan-tuan. Khatam sungguh. Kahwin, tak baca Quran lagi, pasal suami tak baca Quran. Kahwin, tak pegang Quran lagi, pasal suami tak pegang Quran. Kahwin, saudara-saudara, tidak berpadukan kepada Al-Quran, pasal suami tidak berpadukan kepada Al-Quran. Kahwin, suami tidak berpadukan Al-Quran, pasal perkelilingan tidak berpadu kepada Al-Quran. Akhirnya isteri tadi yang dikahwini dan masuk tahun yang ke-20 pun tidak berpandukan kepada Al-Quran. Berapa ramai orang boleh baca Al-Quran, saudara? Cuba tanyakan kepada diri kita, berapa ramai orang boleh baca Al-Quran? 2 hari yang lepas, 3 hari yang lepas, saya berada di Langkawi. 6,000 orang di Langkawi. Malam ini Haji Mansur kata dalam cakap telefon saya tadi dalam 40 minit tadi, dia kata 15,000 orang, doktor.
15.000 tuan-tuan. Saya ingat yang paling ramai ialah Nun masa saya bersyarat di Bukit Gantang sana, tuan-tuan buat. Rupanya di sini tuan-tuan hampir 1,5 kali ganda daripada Bukit Gantang. Hebat orang Gopeng ni tuan-tuan. Hebat orang Kampung Pengkalan Pegok. Hebat orang Taman Pinji Perdana ni. Saudara datang beramai-ramai bukan nak tengok saya. Saudara datang beramai-ramai bukan nak tengok Ustaz Kazim. Saya yakin saudara pujuk isteri nak datang malam ini. Saudara pujuk anak nak datang malam ini. Pasal nak dengarkan mesej yang disampaikan. Nak tengok orangnya nak buat apa? Macam saya ni dah loge dah. Tapi nak mendengarkan mesejnya. Artinya manusia terpanggil untuk mendengarkan mesej. Mesej yang disampaikan oleh Ustaz Kazim. Saya sedikit akan menyampaikan mesej tersebut. Diharapkan mesej itu akan memandu kita ke jalan. Jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada jalan yang paling hebat? Mana ada jalan yang paling unggul? Mana ada jalan yang paling ampuh? Mana ada jalan yang paling diagungkan Allah Subhanahu wa taala melainkan jalan Allah Subhanahu wa taala yang saudara dan saya pastinya saudara nak melalui jalan ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Program malam ini membawa kita ke jalan yang lurus. Tapi ada orang koyak poster-poster kita. Ada orang koyak kayak gentang kita, Ustaz. Malam, Ustaz. Pangkal nombor gambar, Ustaz. Tu depan tu. Ustaz, yang bercakap yang mangkahnya tu. Bayang, saudara. Kita datang, saya datang daripada Kuala Lumpur, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, saban malam. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saban malam, non-stop. Saban malam bercerita tentang akidah. Orang boleh pangkah coreng muka kita. Sudah itu hampir kepada kita. Malaikat maut dah berlegar-legar untuk bertemu dengan saudara. Bayangkan jika saudara menutup mata saudara malam ini, minggu depan atau bulan depan. Bayangkan apa yang saudara tinggalkan. Tinggalkan anak, sembahyang pun tidak. Tinggalkan anak yang keluar rumah pukul 6, balik pukul 3 pagi. Tinggalkan anak perempuan yang dibawa oleh boyfriendnya, keluar pukul 9, balik pukul 2 pagi. Selang-selang 2 hari mereka keluar. Tinggalkan anak perempuan yang mengurung biliknya di biliknya. Pasang DVD, pasang DVD, pasang CD. Yang kita tak tahu apa DVD dan CD itu. Tinggalkan anak perempuan, 2 telefon. Gaji RM850, telefon 2. Kejap jawab, kejap mesej, kejap jawab, kejap tank. Semayang tidak, tolong ibu tidak, basuh pinggan tidak, jemur kain tidak, lipat kain tidak, kemas bilik tidak. Ini anak-anak kita. Saudara akan tinggalkan anak. Kalau saudara datangi malaikat maut, anak yang macam mana? Anak yang pandang abang tak boleh, pandang kakak tak boleh. Pandang sebelah mata, kadang-kadang menutup dua-dua mata kepada abang kandungnya sendiri. Cuba saudara tanyakan, saudara ada 8 orang adik-beradik. When was the last time that you do visiting your eldest siblings? Bila hari yang terakhir, kali terakhir, saudara melawat abang yang sulung, yang berada nun di Felda Lakum di sana? Bila?
Saudara tak kenal anak saudara. You don't know your nephew, you don't know your nieces. Saudara tak tahu nama anak abang sulung kita. Saudara tak tahu nama anak abang ngah kita. Saudara tak tahu berapa orang anak abang ngah kita. Macam mana saudara? Kita kata bersatu ni, bersatu. Bersatu dalam rangka yang besar, tak boleh cerita. Bersatu dalam rangka yang sederhana pun tak boleh cerita. Bersatu dalam rangka yang kecil, namanya keluarga pun kita tak boleh cerita. Kita dah kahwin dekat 38 tahun. Saya dah 38 tahun kahwin. Ada orang makin lama kahwin, makin tak bercakap dengan isteri dan suami. Makin lama kahwin, makin tak ada bahasa nak bercakap dengan isteri, tak ada bahasa nak cakap dengan suami. Makin lama kahwin, makin terpisah. Makin lama kahwin, makin terpisah. Saya selalu menyebutkan idea ini. Saudara, orang Melayu saya perhatikan, kampung pun ia juga, bandar pun ia juga, tapi lebih banyak kampung daripada bandar. Apa dia? Dah masuk umur 50, 60, jarang suami isteri itu tidur sekelambu. Jarang tidur sekelambu dah. Suami tidur nun di serambi. Isteri tidur antara bilik tengah dengan dapur. Macam mana tuan-tuan? Saya tak boleh fikir. Saya pun dalam bracket umur 60 lebih, tuan-tuan dan puan, masih merasakan umur 60 lebih, apa yang saya rasa? Saya nak didekati. Saya nak disayangi. Saya nak dipegangi. Saya nak disentuhi. Saya nak didendangi. Saya nak diuruti. Itu yang saya rasakan. Tapi nak minta urut, dia duduk tidur dekat dapur. Orang yang datang nak mengurut dekat serambi. Sekali-kali mereka kata kalau tuan-tuan, entah macam mana nak tidur juga bersama satu kelambu. Beria-ria, pukul 5 dah gantung kelambu. Tapi tengah-tengahnya dua orang cucu diletakkan pemisah. Tuan-tuan, tak tahulah, saya rasa inilah yang lazim berlaku pada orang Melayu kita. Macam mana? Macam mana ini berlaku? Tuan-tuan, kalau ada yang datangi, tuan-tuan, kalau yang datangi melalui peristiwa yang saya sebutkan ini, malam ini dan tuan-tuan, malam ini juga, angkut segala kebor yang ada dekat luar sana, bawa balik ke rumah dekat dapur tu, ambil segala bantai yang dah rupa bentuk bantai dah tu, letak balik dekat dengan isteri kita. Malam ini kita mesti buat keputusan, sebab kita nak hidup bersama, nak mati bersama. Ini dia. Kan elok kita bercerita sebelum kita tidur misalnya. Tanya isteri kita macam mana anak-anak kita, macam mana cucu-cucu kita. Berapa yang datang minggu ni, berapa yang tak datang minggu ini. Apa mereka buat? Apa pesan kau kepada dia? Macam mana anak sulung kita yang dah lama tak datang rumah, dia dah 5 tahun ni tak datang. Lepas dia datang, aku tak ada di rumah tapi dia datang. Macam mana cerita dia? Macam mana suami dia? Atau rumah dia bergaduh lebih banyak daripada berdamai? Saudara, saya boleh cerita tentang family ini pasal saya dah tulis 41 buku tentang family. 41 buku tentang family. Tentang anak belajar, tentang nak kecemerlangan, tentang nak skor A, tentang kasih sayang, tentang kecintaan, tentang harapan. Sebab itu saudara, saya tak mau jauhkan daripada akidah ni, bab akidah ni. Kita nak cerita tentang bab akidah. Bab akidah, tuan-tuan dan puan, adalah di antara tiang seri daripada 3 tiang yang dalam Islam. Bila sebut saja pasal Islam, pertama ialah akidah, kedua ialah syariah, ketiga ialah akhlak. Ahli keluarga kita, keluarga besar, keluarga kecil, ketiga-tiganya saudara, mereka berada dalam keadaan yang sangat picik sekali. Soal akidah. Tuan-tuan cuba tanya tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tanya anak kita yang umur 21 tahun, tuan-tuan kejutkan dia sekejap, bagi dia duduk sekejap, tuan-tuan tanyakan soalan. Apa sebenarnya pengertian asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikan satu implikasi asyhadu an la ilaha illallah. Berikan satu implikasi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu pernah dengar tak tauhid rububiyah? Kamu pernah dengar tak tauhid uluhiyah? Tak boleh jawab, tuan-tuan. Saya yakin tanya 10 orang tak boleh jawab. Fardu ain. Kok yang menanya tu namanya bapak pun tak boleh jawab. Macam mana? Itu hal yang berkaitan dengan konten. Those are the contents of akidah. Itu konten akidah, kandungan akidah. Saya orang yang bawa Ustaz Hadi Awang ke masjid saya di Damansara Utama, Masjid Al-Mujahidin. Selama hampir 19 tahun saya ingat saya. Antara 15 ke 19 tahun. Beliau datang setiap bulan, ceramahnya hampir 2 jam. Penuh orang. Penuh di dalam, penuh di luar, penuh di tepi jalan. Kuliah bulanan Aqidah Islamiyah. Saudara, sebab itu akidah ini yang merupakan pokok, yang merupakan tiang segala-galanya. Segala-galanya. Apa yang kita lakukan diterima atau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, kriterianya ialah akidahnya tepat atau tidak tepat, akidahnya betul atau tidak betul. Saudara, saya lihat pasal akidahnya tidak tepat. Orang Kristen telah mengambil kesempatan daripada itu. Proses pengkristianan berlaku berleluasa yang saya terlibat secara langsung untuk membantu menanganinya. Saya wujudkan USA namanya, Unit Selamatkan Akidah. Unit Selamatkan Akidah waktu saya sebulan yang lepas masih menjadi exco Kerajaan Negeri Selangor. Orang yang cakap ni dulu exco, tuan-tuan. Sekarang ni mantan exco. Baru lebih kurang dalam 3 minggu menjadi mantan. Dulu saya ahli PAS. 6 tahun menjadi naib presiden PAS. Tapi sekarang mereka telah lepaskan saya. Bukan dilepaskan, dipecatnya saya. Pasal apa saya dipecat? Pasal saya mempertahankan akidah. Pasal saya mempertahankan syariat. Pasal saya mempertahankan akhlak. Saya dipecat sebagai ahli PAS, digugurkan sebagai exco, bukan kerana rasuah. 20 tahun saya dalam khidmatan takbir dan diplomatik PTD. Dekat 15 tahun dalam khidmatan sendiri, mengendalikan bisnes sendiri. Sementara itu saya masuk politik dan masuk tahun yang ke-15 masuk politik. Saya tak mencuri, saya tak merompak, saya tidak terlibat dalam CBT. Saya tidak melarikan anak dara orang. Saya tidak berzina. Saya tidak meliwat. Tak ada. Tak ada laporan polis ke atas saya dalam khidmatan saya hampir 40 tahun. Tak ada laporan SPRM kepada saya dalam khidmatan hampir 40 tahun. Tapi saya dipecat kerana saya mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hibur ke saya? InsyaAllah tidak. Ragu ke saya? InsyaAllah tidak. Padahal sebagaimana yang saya sebut dalam ceramah-ceramah saya, tuan-tuan dah lihat dalam YouTube,
Macam mana penerimaan isteri saya? Alhamdulillah, tak ada masalah. Anak-anak saya, alhamdulillah. Pasal mereka faham apa yang saya perjuangkan. Mereka malu kalau saya misalnya terlibat dalam rasuah. Isteri saya tak boleh tunjuk muka pergi ke pasar kalau suami terlibat dalam rasuah. Now my children, my wife walking tall kerana suaminya dipecat mempertahankan akidah. Siapa yang tak nak jadi exco? Saya yakin kita ada exco di sini. Saya tak tahulah exco lagi Selangor ni dengan Perak lain atau tidak. Tapi lebih kurang sama. Kok Perak lebih sikit atau Selangor lebih sikit? Saya ingat Selangor lebih sikit. Gaji kalau tidak pun mewah, lumayan. Kereta, lumayan. Rumah, lumayan. Air dibayar, api dibayar, telefon dibayar. Bayang di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Saya, isteri dan anak-anak boleh mendapatkan khidmat kesihatan di pusat perubatan swasta 6 bintang yang namanya Glen Eagles. Glen Eagles. Keluar negeri semuanya dibayar bersama anak dan isteri. Berjalan dalam negeri dibayar bersama isteri, bersama anak. Dalam perjalanan-perjalanan yang ditentukan. Masya Allah, tuan-tuan. Pula jadi lagi direktur syarikat itu, direktur syarikat ini. JLC milik kerajaan. Wahai tuan-tuan, mengah juga mengira duit itu. Mengah. Siapa yang tak ada di escrow? Tanya adun-adun yang ada dekat sini. Saya tak tahu berapa adun yang ada dekat sini. Tapi gaya-gaya duduk tu adun benar lah nampaknya. Siapa yang tak ada di escrow? Tetapi saya mengambil tindakan. Yang saya tahu, saya akan digugurkan menjadi ahli Majlis Agama, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Saudara, saya ingin memberitahu teman-teman tentang perjuangan kita kepada anak-anak muda yang hadir pada malam ini. Hidup mesti ada prinsip. Yang memisahkan orang beriman dengan orang tidak beriman atas prinsip. Yang memisahkan kekufuran dan keimanan atas prinsip. Yang memisahkan antara redha Allah dengan laknat Allah atas nama prinsip. Prinsip yang bertatahkan kepada akidah. Prinsip yang berlandaskan kepada syariat. Prinsip yang berlandaskan kepada akhlak. Saudara, ketiga-tiganya begitu gawat dalam masyarakat. Saya tak mau ulang, pasal saya dah sebut di awal-awal tadi. Akidah, minta maaf saya sebut Ustaz Azim. Awal. Bila tak sembahyang, nak pertahan akidah macam mana? Sebagian daripada kita yang tak sembahyang, tuan-tuan, mungkin tak mengucap berbelas-belas tahun. Sebab kalau sembahyang, paling tidak di dalam tasyahud, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau tak sembahyang, bila nak sebut? Dalam konteks apa anak kita yang tak sembahyang nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dalam konteks apa? Main futsal nak cerita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Minum teh tarik dekat kedai mamak tu nak cerita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makan tom yam nasi